Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Alhamdulillah kita dapat bertemu lagi dengan sahabat-sahabat semua. Okey, kita teruskan kepada kelas mengaji kita, kelas mengaji tulis artikel jurnal berindeks. Kita masih lagi dalam topik yang besar, iaitu memindahkan penulisan kita dari sebuah tesis ataupun dari research grant untuk menjadi beberapa artikel. Okey, dalam konteks ni kita sudah sampai kepada bab 4, dah sampai kepada siri 3, melibatkan beberapa lagi cadangan, judul dan outline yang bersesuaian untuk kita tulis artikel berdasarkan data-data dan analisis yang kita telah hasilkan di bab 4 ataupun bab yang kita sudah analisis, iaitu bab analisis. Okey, untuk hari ini atau malam ini kita akan membincangkan beberapa topik kajian ataupun analisis awalan, iaitu biasa kalau dalam penyelidikan dia benda-benda yang permulaan Okey, biasanya kita tengok deskriptif. Okey, itu juga yang kita akan buat, iaitu deskriptif analisis. Kemudian kita ada buat kajian-kajian initial atau kajian awalan yang kita panggil preliminary study. So kita akan bincangkan beberapa cadangan judul untuk preliminary study. Kemudian satu lagi adalah need analysis. Okey, ada iaitu analisis keperluan yang kita perlukan dalam sebuah penyelidikan untuk mengukuhkan keperluan dalam penyelidikan. Okey, jadi kita akan bincang tiga perkara itu: deskriptif, preliminary dengan need analysis. Jadi kita go through one by one. So ada beberapa lagi artikel. Okey, sekarang ni kalau untuk buat pengetahuan semua, kita dah sampai ke 133. Jadi cadangan kita sekarang ni yang untuk bab 4 siri yang ketiga ni, kita dah masuk kepada kita start lah daripada 133. Okey, dah banyak dah sebenarnya. Okey, so tajuk 133 ni adalah Sustainable Developments a descriptive analysis of tourism services on online application. Okey, tajuk dia Sustainable Development a descriptive analysis of tourism services on online applications. So macam biasa, kalau dalam bab analisis ni, kita dah masuk bab analisis ni, kita punya outline adalah bersifat research penyelidikan ataupun dalam bentuk artikel penyelidikan ataupun original artikel. Jadi kita ada introduction, literature review, methodology, analysis, discussion dan conclusion. Okey, baca ulang balik untuk artikel kita yang ke-133 ini, Sustainable Developments, a descriptive analysis of tourism services in online application. Jadi kita letakkan perkataan descriptive analysis itu tengah-tengah untuk fokus pada tourism services in online application. Okey, itu artikel yang pertama. So artikel kedua masih lagi kekalkan descriptive analysis. Tadi perkataan descriptive analysis tak tengah-tengah. Jadi kita letak di awal ayat kita. Okey, tadi judul kita untuk 134 tu ni, 134 ini adalah a descriptive analysis on the implementation of sustainable economic growth in Malaysian tourism industry. A descriptive analysis on the implementation on sustainable economic growth in Malaysia tourism industry. Okey, kalau just flashback balik, di awal-awal hari itu kita dah buat simulasi, kita teruskan sampailah artikel kita sampai yang ke-45 nanti, kita memang pakai simulasi sustainable development. Dalam sustainable development tu terdapat 5 pillar, sustainable human, sustainable culture, sustainable economic, sustainable social, sustainable environmental. So yang ini adalah social sustainable economic. Jadi nama panjang dia sustainable economic growth. Jadi pakcik propose judul ni, a descriptive analysis on the implementation of sustainable economic growth in Malaysia tourism industry. Bila dah siap judul tu, dia punya outline, intro, LR, research methodology, analysis, discussion dan conclusion. Okey, seterusnya paper yang ketiga masih lagi dalam tema deskriptif. Pakcik dah letak tengah descriptive analysis, dah letak awal. Jadi kita letak pula perkataan descriptive analysis tu di belakang sekali. Okey, jadi kita ada pilihan mana satu judul yang sesuai untuk kita propose jadi artikel kita. Okey, untuk topik ni adalah customer perceptions of sustainable development practices in Malaysia tourism industry, a descriptive case study. Kat sini kita biasa sebut descriptive analysis. Kat sini kita kategorikan sebagai descriptive case study. Jadi judul dia, saya ulangkan balik, topik ni adalah customer perception of sustainable development practice in Malaysia tourism industry, a descriptive case study. Jadi outline dia intro, LR, research methodology, analysis, discussion, conclusion. Okey. Seterusnya, okey, masih lagi descriptive analysis. Okey, sekarang ni kita pergi, tadi kita dah pergi macam-macam dah pergi topik yang awal tadi tentang customer perception,
Okay, kemudian kita tengok tadi descriptive case study. Sekarang ni kita tengok dalam sebuah penyelidikan kita boleh juga buat assessment. Okay, justru tajuk ni an assessments of sustainable development construct in multiple choice question titik dua bertindih a descriptive analysis. Okay, jadi judul ni an assessment of sustainable development construct in multiple choice question titik dua bertindih a descriptive analysis. Jadi ada intro, ada literature review, research methodology, analysis, discussion dan conclusion. Okay, sekarang ni 137 dah. Kita dah 137. Masih lagi tema kita, tema kecil kita untuk hari ni adalah descriptive analysis. Seterusnya, judul dia Exploring Sustainable Development for Tourism Service Profiling Technique and their linkage to quantitative descriptive analysis. Okay, kat sini kita pakai term pula. Kita pakai quantitative descriptive analysis. Okay, jadi tajuk dia Exploring Sustainable Development for Tourism Service Profiling Technique and their linkage to quantitative descriptive analysis. Okay, nanti buat online. Macam biasa, introduction, literature review, research methodology, analysis, discussion dan conclusion. Okay, seterusnya 138. So kita nak tengok descriptive analysis, tapi kita tak guna perkataan descriptive. Tapi kalau saya sebutkan ni, nanti you boleh agak apa perkataan yang menggambarkan descriptive. Okay, the effect, dia punya judul the effects of demographics on sustainable development practices among Malaysia tourism industry titik dua bertindih survey result. Okay, tadi ada perkataan awal tu, the effect of demography. So kalau demografi tu memang berkaitan dengan deskriptif. Okay, jadi pakcik ulang balik, dia tajuk dia the effects of demography on sustainable development practice among Malaysia tourism industry titik bertindih survey result. Daripada keputusan daripada kajian tinjauan itu. Jadi outline dia intro, LR, research methodology, analysis, discussion dan conclusion. Okay, paper yang terakhir untuk topik descriptive analysis ni pakcik tukar sikit. Dari tadi gunakan descriptive analysis descriptive analysis, kita tukar sikit perkataan analysis tu. Jadi topik ke 139 ni adalah descriptive finding regarding factors influencing sustainable development practice among Malaysia tourism industry. Jadi tajuk ni macam biasalah, online dia mesti ada intro, LR, research methodology, analysis and discussion, kemudian conclusion. Jadi judul ni cuba ingat, keyword dia adalah descriptive findings regarding factor influencing sustainable development practice among Malaysia tourism industry. Jadi kita guna kat sini adalah descriptive finding. Jadi ada kepelbagaian kita dalam menzahirkan judul yang baik, supaya kita dapat menzahirkan beberapa artikel pula, supaya kita lihat, supaya nama nanti dalam CV ataupun dalam database kita memanglah benda yang sama, sebab kajian tu deskriptif tetapi topik tu adalah berbeza-beza. Tengok tadi macam-macam kita tengok assessment, tengok descriptive case study, yang ini based pada factors influencing, dia mesti berbeza. Okey, kita pergi yang sesi yang kedua pula, iaitu topik dalam hari ini yang peringkat initial dalam study, kajian awalan. Jadi kita sambung pula selepas descriptive analysis, kita sambung dengan preliminary analysis. Okey, dalam preliminary analysis ada beberapa yang cadangan pakcik yang boleh jadikan artikel. Okey, nombor 1 kita dah ke 140 dah. A preliminary, tajuk topik dia, a preliminary analysis of tourism service perceptions towards sustainable development practice among Malaysia tourism industry. Pakcik ulang balik, topik dia a preliminary analysis of tourism service perception towards sustainable development practices among Malaysian tourism industry. Jadi outline dia introduction, literature review, methodology, analysis, discussion, conclusion. Okey, kalau dekat paper ni ingat, kita mulakan dengan a preliminary analysis towards service perception. Okay, seterusnya kita tengok paper yang kedua pula yang berkaitan dengan preliminary. Okey, pakcik tak letak mula-mula tadi kita pakcik letak perkataan start ada a preliminary kan. Jadi pakcik letak pula di tengah-tengah pula kali ini. Jadi topik dia sekarang ni research coverage of Malaysia tourism industry. So apa research yang kita coverage dalam Malaysia tourism industry? Titik dua bertindih a preliminary study on the sustainable development goal. Jadi sustainable development kita punya tema kan. Pakcik tambah kat bawah tu G. Jadi goal. Jadilah SDG, sustainable development goal. Okey, pakcik ulang balik. Topik ni adalah research coverage of Malaysia tourism industry. Titik dua bertindih a preliminary study on the sustainable development goal. Nanti
Nanti kita susun artikel ni mulakan dengan introduction, kemudian literature review, research methodology, analysis, discussion dan conclusion. Okey, paper yang ketiga. Contoh pakcik buat 3 je untuk preliminary ni. So topik dia kita dah letak title kita keywords preliminary tu di depan sekali, di tengah-tengah, ini kita letak belakang sekali pula. Ada kepelbagaian. So topik ke-142 ni, tourism needs analysis of sustainable development practices in Malaysia tourism industry (2) preliminary finding. Pakcik ulang balik. Topik dia adalah tourism need analysis, analisis keperluan dalam pelancongan ni, tourism need analysis of sustainable development practice in Malaysia tourism industry (2) preliminary finding. Okey, dia punya outline. Kita mulakan dengan introduction, kemudian literature review, kemudian methodology, analysis and discussion dan kemudian conclusion. Okey, diam tak diam kita dah habislah yang kedua dah. Tadi kita dah cover descriptive statistik, descriptive analysis. Yang kedua ni kita dah cover untuk preliminary study. Okey, pakcik stop sekejap supaya nak perjelaskan. Okey, bila kita melihatkan dua ni, biasanya dalam sebuah kajian, tak kisahlah kuantitatif atau kualitatif, ada kajian-kajian yang bersifat deskriptif. Biasanya deskriptif ni tidak kompleks. Maksudnya kadang-kadang kalau kita tak ada teori pun kita dah boleh buat kajian bersifat deskriptif. Berdasarkan dalam soal sidik contohnya, kita ada bahagian demografi. So bahagian demografi ada pelbagai soalan, jantina, umur, pendapatan, tahap pendidikan dan pelbagai lah yang kita boleh gunakan data bersifat nominal tu. So kita dapat menzahirkan beberapa artikel. Jadi janganlah kita simpan penat, kita dah collect questionnaire yang bahagian-bahagian demografi tu tapi kita tak jadikan penulisan artikel. Macam-macam kalau kita boleh make use, kita bukan pusing tau, bukan kita recycle, tapi kita mengguna sebaiknya data yang ada untuk diterjemahkan jadi artikel. Okey? Jadi faham kat sini lah apa saja effort, aktiviti yang kita buat dalam penyelidikan, kita boleh terjemahkan jadi artikel-artikel yang baik. Okey, seterusnya kita dah sambung yang part yang ketiga, iaitu need analysis. 3 je hari ni yang kita nak cover. Descriptive, preliminary dan juga need analysis. Okey, need analysis yang pertama ataupun artikel kita 143, demi topik adalah a need analysis for the development of sustainable environmental instrument in Malaysia tourism industry. Jadi kat sini adalah kita nak membangunkan sustainable environmental instrument. Jadi kita nak tengok kajian dulu, diperlukan ke? Jadi kita buat topik dia a need analysis of the development of sustainable environmental instruments in the Malaysia tourism industry. Jadi memang perlu pun dalam sebuah penyelidikan, bila kita nak bangunkan instrumen, kita kena tahu keperluan apa yang diperlukan dalam pembangunan instrumen tu. Kalau kita tanya expert supaya kita ada macam nak verify, ada validity, tak adalah kita short sendiri dan kita tahu apa keperluan yang perlu kita masukkan dalam pembangunan instrumen tu. Okey? Jadi pakcik ulang balik, tajuk dia adalah a need analysis for the development of sustainable environmental instruments in Malaysia tourism industry. Nanti bila tulis artikel tu, bila fikirkan outline, dia tak payah fikir sangat-sangat. Memang outline ni very basic, 5 tu je lah. Introduction, literature review, research methodology, analysis, discussion dan conclusion. Okey, seterusnya merupakan paper yang terakhir. Memang tak banyak kali ini, cuma kita dah sampai kepada 144 artikel. Kita dah melebihi. Pada asasnya kita nak keluar 100 artikel je, tapi tak tahulah seronok pakcik dalam topik-topik menzahirkan supaya kita dapat menghasilkan banyak artikel tu dah sedar tak sedar dah 144. Okey. Jadi 144 ni judul dia adalah Sustainable Innovation Developments in Malaysia Tourism Industry Sengkang. Biasa kita pakai titik 2 titik Kali ni pakcik tengok ada previous artikel tu dia buat Sengkang a need analysis. Pakcik ulang balik, topik dia Sustainable Innovation Development in Malaysian Tourism Industry Sengkang a need analysis. Simple je pendek 2 baris Mula-mula topik kita lah Sustainable Development, cuma pakcik masukkan innovation kat situ, jadikan Sustainable Innovation Development in Malaysia Tourism Industry. Kat situlah kajian kita, area kita, dan kita nak buat a need analysis. Jadi saya letak a need analysis tu belakang. Tadi saya letak di mula-mulaan ayat. Kalau you tengok cadangan-cadangan artikel ni, saya nak bagikan variety. Ada perkataan keyword dia dalam tema ni, need analysis saya letak di awal ayat.
Kadang-kadang saya letak di tengah-tengah, kadang-kadang saya letak di belakang. Kalau macam ni menambahkan lagi idea lah. Kadang-kadang saya ayat yang direct, kadang-kadang letak titik dua bertindih belakang sekali, kadang-kadang letak tengah-tengah. Okey. Jadi habislah kita hari ni yang terakhir topik ni, Sustainable Innovation Development in Malaysia Tourism Industry, sengkang a need analysis dari segi online. Penutup pun sama juga, kita ada intro, LR, methodology, analysis, discussion dan conclusion. Alhamdulillah kita dah habis beberapa jodoh lagi hari ini. Dalam konteks awalan, bila kita ada data, kita dapat benda ni dulu. Kalau untuk flashback, kita masih ingat yang hari tu yang masih mula-mula sekali, iaitu kita buat topik yang berkaitan dengan bagi menjawab research question, okay, dan research hypothesis. Jadi kita convert daripada konsep paper yang kita dah terbit hari itu dan jadikan research article pula dengan ada data, iaitu analisis dan perbincangan. Kemudian hari itu kita bincang topik yang berkaitan dengan critical success factors. Okay, yang ini kita akan bincang paper yang berkaitan dengan descriptive, kemudian preliminary study dan juga adalah need analysis. Jangan terlepas artikel ni sayang, sebab kita dah collect data, kita dah kumpul data demografi, kita dah kumpulkan sebelum nak mulakan penyelidikan, iaitu contoh preliminary dengan need analysis. Apa saja effort yang you lakukan dalam penyelidikan boleh diterjemahkan jadi satu artikel yang baik. Maksudnya jangan risau, ada je tumpuan ataupun target audien yang nak baca apa yang kita terbitkan tu. Okey, walaupun dia kecil di mata kita, tapi dia memberi sumbangan kepada orang yang memerlukan. Okey, dia akan menjadi finding, dia akan menjadi citation kepada next researcher untuk dia ambil benda ni. Banyak orang akan ambil, walaupun kajian ni peringkat awalan ataupun hanya deskriptif saja. Okey, mohon maaf dari pakcik untuk atas segala kesilapan dalam menyampaikan beberapa lagi untuk siri yang ketiga untuk bab 4 ni. Saya doakan semoga semuanya terus positif and kita dapat melahirkan atau berkarya dalam manuskrip, dapat menulis manuskrip yang baik and yang ada kepelbagaian idea dan boleh mencapai objektif kita lah dalam kelas ni, iaitu menulis beberapa artikel. Walaupun sebelum ni you join kelas ni membayangkan artikel tu hanya dapat artikel beberapa saja, yang mana kita dalam kelas ni saya by sequence, kita go through bab demi bab. Semoga semualah peserta dapat memahami, dapat rasa positif tu, ada keyakinan selama ni mungkin kita terlepas pandang bahawa apa saja yang kita tulis dalam research grant ataupun dalam thesis itu boleh diterjemahkan dalam satu bentuk yang lebih berbentuk satu value lah. Okey, jangan risau benda tu, tulis dia, teruskan latih menulis, walaupun satu perenggan satu hari, teruskan menulis dari semasa ke semasa. Semoga apa yang kita tulis tu akhirnya nanti dapat diterjemahkan jadi sebuah artikel. Kalau pakai seperenggan tadi itu, dalam seminggu kita dapat 3 dah muka surat. Kalau kita buat satu artikel dalam masa 2 minggu, kita boleh hasil 6 muka surat. Okey, kita tambah lagi 1 minggu untuk buat chat. Jadi maksudnya 3 minggu dah boleh keluar satu artikel. Okey, sekali lagi pakcik mohon maaf atas segala kekurangan dan kesilapan. Semoga bermanfaat. Kita jumpa lagi untuk siri yang keempat, iaitu bab 4 dan siri keempat, iaitu melibatkan beberapa artikel lagi, especially yang berkaitan dengan analisis. Iaitu berapa lagi artikel keyword dia analisis tapi di peringkat pertengahan. Kita tak ambil lagi analisis yang nanti yang siri yang kelima baru outcome penuh dalam sebuah penyelidikan tu, model ke jadi produk ke jadi outcome penuh tu akan jadi siri yang kelima. Okay, terima kasih lagi sekali. Assalamualaikum.